Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita telah sampai hari itu kepada surah Al-Baqarah ayat 196. Ini kita bincangkan berkenaan dengan tajuk ihram ataupun perkara-perkara larangan dan ihram. Mana-mana orang-orang yang menaikkan tamattu', dia menanggalkan ihram dia untuk bertamattu' sehingga masuk haji balik, orang tersebut ada diletakkan oleh Allah Taala peraturan, itu mereka perlulah membayar dam, sama ada benda tersebut dengan penyembelihan atau berpuasa atau beri makan. Itu yang Nabi SAW letakkan kepada mana-mana para sahabat yang melanggar pantangan ihram. Jadi kita dah belajar benda itu, dan di akhir ayat kita bincang itu Allah Ta'ala kata wattaqullah. Allah Ta'ala suruh kita bertakwa, dan bahawa wa'lamu anallahu syadidul iqab, kata Allah Ta'ala tu maha keras hukuman dia. Kerana walaupun sebenarnya kita kita buat benda-benda kita langgar dalam ihram, tak ada siapa tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Memang ibadat itu asalnya untuk ketakwaan. Mana tak ada faedah yang lain kecuali ketakwaan. Apa yang lain tersebut kita dapat, itu adalah bonus, tambahan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Baik, ini kita sambung ayat 197 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Bulan-bulan haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Barang siapa menunaikan dalamnya dalam bulan berkenaan haji, maka janganlah rafas, cakap lucah, wala fusuk, jangan buat kejahatan, wala jidal, jangan bertekak fil hajj, dalam haji. Wa ma tafa'al min khairin ya'lamullah, apa-apa kamu buat daripada kebaikan diketahui akannya oleh Allah Taala. Dan berbekallah kamu, kerana sesungguhnya berbekal itu sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan takutlah kamu kepadaku wahai orang punya akal. Okey, bercanggahan ahli bahasa berkenaan dengan tajuk Al-Hajju Asyhurum Ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang tertentu. Maka berkata sebahagian mereka, haji itu adalah perbuatan haji pada bulan-bulan tertentu sahaja. Maka di atas maksud ini, mana ihram untuk haji tadi berlaku sempurna, padanya kesempurnaan dalam ihram dalamnya, bukan pada yang lain. Maksud dia ada bulan tertentu yang sepatutnya kita laksanakan haji tadi buat dengan sempurna. Mana bulan haji itu bulan-bulan tertentu, dia kata, dan pelaksanaan haji dan bulan berkenaan. Okey. Dan sekiranya kalau pengertian ini sahih, okey, maksud dia kata ihram dengan haji itu padanya adalah paling sempurna. Maksud dia dikata sempurna lah. Maksud dia bukan maksud dia mesti. Kalau mesti nanti lepas ni pendapat kedua yang menyatakan mesti dalam bulan berkenaan sahaja. Ini kata maksud dia sempurna dalam bulan berkenaan. Mana kalau ikut pendapat ini, mana sahih atau sah untuk seorang itu berihram untuk haji pada semua tahun. Katakan dia buat pada ihram daripada mana? Bulan Muharram. Bulan Muharram lama gila kan, setahun. Duk kan. Okey, katakanlah dia berihram untuk haji pada bulan Muharram. Ikut mazhab Malik, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq bin Rahawih, dan dikatakan juga pendapat ini oleh Ibrahim An-Nakhai, Ats-Tsauri, Laits bin Sa'ad. Mereka ni mengatakan bahawa sah untuk seorang itu menunaikan berihram untuk haji pada mana-mana masa dalam setahun, atas alasan maksud yang dimaksudkan dengan haji itu yang sempurna adalah dalam bulan-bulan tertentu. Bukannya maksud dia haji itu hanya bulan tertentu. Mana ihram daripada mana-mana bulan tak apa. Maksud dia, bagi dia faham macam tu. Okey, itu yang dimaksudkan. Dan bahkan mereka berhujah, okey,
dengan firman Allah Ta'ala surah Baqarah ayat 189 kita baca itu, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka tanya kepada kamu hai Muhammad mengenai bulan-bulan. Mana anak bulan ni apa guna dia? Qul, katakan hai Muhammad, hiya mawaqitul linnas wal haji, ia adalah penetapan ketentuan bagi manusia dan juga untuk haji. So manusia tahu musim haji bila, tapi maksud dia nak ihram dari mana tak ada masalah. Okey. Dan haji ni di antara dua ibadat. Kan dia dua kan, ada ibadat umrah, satu lagi haji. Kan umrah kan kita boleh buat pada bulan-bulan sepatutnya. Kan kita faham macam tu kan, bahkan Nabi SAW pernah nyatakan dalam hadis yang sahih, di mana ada orang yang tak dapat tunaikan haji bersama baginda. Baginda kata, haji dalam bulan Ramadan, umrah dalam bulan Ramadan seperti haji bersama dengan ku. Kan dengan Rasulullah dengan ku lah. Dia kata dengan orang tu macam tu. Kan dia kata dengan ku. Mana haji dalam bulan umrah dalam bulan Ramadan seperti haji bersama dengan ku. Itu Nabi berikan. So maksud dia umrah dalam bulan-bulan mana pun tak ada masalah. So sekarang ni kenapa pula haji kena tersekat? Itu yang diorang cuba pakai idea tadi. Okey. Jadi maksud dia kata sahih lah, ikut pendapat pertama ni, boleh kita berihram untuk haji dalam mana-mana tempat ketika dalam setahun tadi. Muharram ke Safar ke awal akhir, buatlah, tak ada masalah bagi mereka. Ini pendapat yang pertama. Manakala pendapat kedua, ayat ini difahami adalah al-hajju asyhurum ma'lumat. Maksud dia, ini di pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, dia pendapat bahawa tidak sah untuk ihram bagi haji kecuali pada bulan-bulannya sahaja. Bulannya nanti kita terangkan apakah bulan haji tu. Maksud dia kalau keluar daripada bulan berkenaan anda ihram, maka anda punya ihram tadi tidak valid. Contoh macam ihram untuk haji ketika mana? Bulan Muharram atau Safar atau Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. Dalam bulan-bulan berkenaan lah. Contohnya di situ timbul tajuk orang mana pendapat ini Imam Syafi'i kata tak sah langsung. Ihram dia tak valid. Tak diterima pakai. Pasal kita nak niat untuk benda berkenaan kena pada waktunya. Contoh macam bila kita kata nak niat untuk apa? Nak mulakan untuk solat. Kan solat maghrib. Nanti tunggu maghrib lah sekarang. Memang kita niat dah sekarang. Ya Allah, aku nak semayang 5 waktu sehari semalam hari ni. Memang boleh kan? Start from anywhere you want kan? Bukan setakat tu sebulan straight. Kan? Ya Allah, bulan ni aku tak kan dia niat lah. Tapi still bila sampai-sampai tengah semayang, Allahu Akbar. Aku buat apa ni? Kan kadang-kadang ada timbul tajuk ni. Perbahasan tajuk panjang lebar berkenaan pelafazan niat. Kan bila orang bincangkan kenapa dalam mazhab Syafi'i ada timbul masalah niat tu dilafazkan. Dengar sini. Dalam masalah melafazkan niat memang tak wajib. Cuma Imam Syafi'i rahimahullah dia suruh orang tu supaya pegang hati dia, ikat sikit. Sebab kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita ni kan biasa. Saya tanya banyak orang, semua jadi kes ni. Datang-datang kelang kabut, masuk masjid, tadi langgang orang, marah budak bising, lepas tu dia takbir, Allahu Akbar. Elok nak rukuk, tiba-tiba dia terfikir, aku semayang apa ni? Soalan ni bagi apa kita panggil apa? Kira ikhlas, jujur. Pernah jadi tak? Semua orang pernah jadi. Setakat jumpa bersama mana pun orang tu serban, dia semua pernah jadi kes ni. Serius? Kan? Pasal memang dia akan timbul tajuk itu Nabi kata dalam hadis yang sahih, bila kamu datang ke masjid dan sedangkan solat telah didirikan, datanglah ke masjid dalam keadaan kamu tenang. Jangan dari keadaan berkumpul gapah, Nabi kata. Kan? Datang masjid dalam keadaan tenang, wa antum tamshun. Jangan berlari-lari, Nabi kata, tak benarkan. Kerana kamu dalam solat dah. Tu kalau orang tu datang macam tu keadaan dia, datang perlahan, slow, relax, Allahu Akbar. Okay, fine. Memang tak kacau lah niat dia. Tapi kalau dia lagi tahu ni impit kereta orang lagi, apa sal? Kemudian datang ke masjid, Allahu Akbar. Confirm dia tak ingat. Sampai-sampai lepas Fatihah tu macam, solat apa? Solat apa? Solat apa? Tu salah lah. Tu dia timbul tajuk kenapa sebelum semayang tu timbul tajuk yang kes lafaz niat tu. Tapi dalam bahasa Melayu lah, kalau anda orang Melayu yang pergi baca bahasa Arab apa? Tu pening kepala nak terjemah pula. Usolli fardhu maghribi salasah rakaatin lillahi ta'ala. Allah. Nak terjemah niat pula. Pun salah lah pula. Sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya ciri kes ni. Ni tengok kalau untuk orang yang tajuk ni, sebab apa? Bila orang tu kata sahaja aku semayang fardhu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, hati dia ikut sekali, dia patut dia takbir Allahu Akbar, habis masalah. Tu je cerita dia.
Bantu dengan bahasa Melayu lah. Tapi kalau bahasa Melayu kau kata sah ke tidak. Masalah tak timbul masalah sah lah sebenarnya. Buat bahasa Melayu lah kalau betul nak sangat. Nak bantu hati anda, jangan goyang-goyang-goyang. Bahasa Melayu lah. Kalau kata saya English educated, dan sebutlah bahasa Inggeris. Faham tak? Tapi dia masih lagi tak wajib. Kalau dia kata orang tu tanpa lafazkan, dia boleh hadirkan niat dia, apa aku nak buat ini, tanya diri dia balik, aku nak sembahyang maghrib 3 rakaat kepada Allah Taala. Allahu akbar lah lepas tu. Dan okey, itu satu pertama. Kedua, teguran bagi orang yang pergi masukkan niat sekali dengan takbir. Salah. Sebab ketika baca Fatihah, ni saya pernah jumpa seorang pakcik tu dekat serambut. Dia kata, "Tapi ustaz, kita kena jangan ada gap di antara takbir dengan niat." Saya kata, dengar sini cik. Ketika kita baca Fatihah, kan, baca Fatihah, maksud dia mulut baca Fatihah, badan kita diam, telinga kita semua sekali berfatihah sama, betul tak? Ada kata betul. Ketika rukuk, tak boleh rukuk tapi ingat Fatihah, boleh? Tak boleh. Maksud dia ketika rukuk lah. Sujud. Maksud dia bila sujud badan kita, rukuk badan kita, seluruh luar dan dalam kita bersama dengan pergerakan kita, faham? Apa mulut kita lafaz, hati kita kena sama. Bukannya mulut lafaz lain, hati buat lain. Tapi jadi kes bila orang buat ketika takbir tu, mulut kata Allahu Akbar, tangan angkat, hati usolli fardhu maghribi. Pasal di sini kena tegur balik. Jangan buat pasal, jangan pakai macam tu, tak senonoh. Kan there's no two in one. Macam mana dalam Fatihah tadi kena kosong, diri kita kena ingat Fatihah dengan pengertian dan sebagainya. Kan bersama-sama kita baca benda tu, ihdinas siratal mustaqim, minta kepada Allah Taala, hati kita kena minta juga. Bukan mulut kita cakap, hati kita ingat basikal. Mana boleh? Betul tak? Macam tu yang mulut kita Allahu Akbar, tak boleh juga. Tu yang kes yang masalah niat ni. Yang pening kepala lah macam boleh ke niat. Memang lafaz niat tak wajib. Tapi untuk membantu orang tu jangan sampai terlupa apa dia nak buat, dan pelafazan tadi bagus, itu je. Tapi tak wajib. Digalakkan, tak digalakkan. Bagi orang yang lemah saja sila buatlah. Rasa-rasa lemah tak mampu, buat. Okay, tapi dalam masa sama benda tak wajib. Tapi bila orang tu buat, jangan kita macam apa soal kau ni mengada-ngadakan. Relax lah, benda tu pasal saya takut hati saya lari. Itu je. Itu tajuk sebenar. Faham? Anyway, dalam masalah tadi, kan seharian kan, kita buat campur apa? Niat solat 5 waktu daripada subuh tadi. Boleh je. Kan ikut logik akal. Tapi kesibukan harian kita, boleh jadi ketika takbir kita ingat kita buat apa. Tak nak macam tu. Pasal kita nakkan kalau boleh semua solat kita dapat. Pasal untuk manusia ni, dia akan diberikan kadar daripada solat dia tadi, apa dia ingat je. Kalau kita khayal dekat salam tu saja, ketika tahiyat tu, ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teringat kita buat apa. Itulah kita dapat 3 saat lah. Ya, tak diberi pada kita melainkan apa kita ingat saja. Ini dalam hadis Nabi SAW berkata, memang kita tak diberikan pada kita kecuali seorang tu daripada solat dia, kecuali apa yang dia ingat saja. Kalau yang dia lupa lalai, Allah Ta'ala ignorekan benda tu, tak terima. Yang diterima untuk dia adalah apa dia ingat saja. Kalau 5 minit dia solat, dia ingat 30 saat je lah. Faham? 30 saat. Jadi tak ada lah takbir tadi tak masuk sama. Allahu Akbar. Memang semayang tak kata batal. Tapi Allahu Akbar, mana takbir itu tak masuk. Fatihah tak masuk. Time rukuk baru masuk. Masuk. Start situ. Berapa saat? Time rukuk tu dapat 3 saat. Bangun rukuk teringat balik benda lain, hilang balik. So ketika berdiri 3 saat, rukuk 3 saat. Bukan, ingat anda sedang solat. Are you realizing what you are doing? Faham tak? Bukan macam blur. Alert, you know what you do. Macam dia sebenarnya solat ni kan, kita kata kita nak kalau boleh dalam keadaan kita sedar kita buat apa. Kan kita bincangkan dulu. Bila kata khusyuk ni, maksud dia bukan maksud tak dengar apa benda luar. Macam kita cakap ni, kita dengar bunyi motor tu kan, dengar. Tapi kita tak berikan perhatian pada dia. Macam budak main game lah. Seronok sangat main game tu, pandang benda tu, tembak. Mak panggil, dengar tak soalan? Dengar. Mana tak dengar pula? Ya mak, dia kata. Diam. Pergi kedai beli barang. Ya, kejap. Bukan ni lah, SMS telefon lah, payah sangat. Kan anak kita panggil kan, panggil anak pergi SMS ke cucu ke panggil kan. Ya ni, panggil nenek lah kan. Apalah nenek lah, betul lah. Takkan nak panggil opah. Boleh opah juga. Baru ni ada orang cakap, dia kata apa, ustaz, apa benda dalam bahasa Arab kataan apa untuk nenek. Saya pakai jadah lah. Lepas tu dia kata, ustaz, buruk je bunyi. Memang jadah pun. Perkataan haram jadah tu bukan orang Melayu kita pakai. Janganlah kita pakai yang tu. Tapi memang jadah, dia kata jadati.
Kalau kan datuk jadi, kan datukku kan. Guna nafas lah kalau tak nak. Macam-macam benda lah. Tuti macam mengarut. Memang orang Arab pakai je tu. Datuk saya, nenek saya, dia cakap tu. Jeddah tu iyalah. Jeddah tu pasal sebutan tu. Tapi Jeddah lah. Anyway, kita kata kita main benda tu kan. Orang panggil, kita sedia. Kita dengar. Tapi masalah kita apa? Solat macam tu juga. As concentrate kita rasa tak nak perhatikan kita, itulah nilai kita dapat. Tapi kalau kita Allahu Akbar, tengah geram dengan orang tadi pasal apa dia ambil parking aku. Aku dah parking dah, sudah masuk balik. Kan? Imam dah baca Fatihah habis dah ni. Lepas tu dah sekali minit lepas tu. Lepas tu imam nak rukuk kan. Baru teringat, aku buat apa ni? Start situ lah baru dia apa? Kira balik. Kalau kita nak ajar anak kita, ajar tu dalam bahasa Malaysia dan niat tu tak payah. Kalau anda kata perlu. Kalau perlu ya, saya kata. Kalau tak perlu tak payahlah. Kalau dia kata kita boleh ajarkan, dia kata ingat dalam hati. Maksud dia cerita dua benda tanpa sebut. Kita kata dan di hati kita, apa aku nak buat ni? Kenapa aku diri sini? Dan apa? Bila dia elok dia ingat benda saja, maka tertulislah untuk dia apa yang dia buat. Kalau dia kata dia tak apa, dia tak ingat langsung. Kalau dia ingat langsung kan, mana dalam erti kata lain, salatihi. Misalnya dalam hati tu apa sentence ke atau just niat Johor kat rumah? Tak boleh whole sentence. Aku nak sembahyang apa je? Maghrib, apa imam kerana Allah Ta'ala. Allah, kerana Allah Ta'ala tu ciri kena ada lah. Kan bukan kerana mak aku suruh. Sembahyang mak suruh. Borong kan, mak kejut subuh kan. Kejut subuh geram aku sembahyang, Allahu Akbar. Kena paksa kan. Okey. Kalau masa duduk tu bermakna kita dah niat nak solat. Ya tahu, tapi masalah sekarang tapi kita langgar orang, kejar kucing dulu sebagainya, marah orang, lepas tu sembang kat telefon, gaduh-gaduh, lepas tu takbir Allahu Akbar. Tak ingat apa ketika tu. Faham tak? Confirm tak ingat, jangan bohong lah. Ada orang kata, tapi kita dah niat tadi. Memang anda dah niat tadi. Soalan ketika takbir tu dah ingat tak anda buat apa? Memang kita tak menyusahkan orang. Tapi jangan sampai anda tidak sedar. Tu Nabi tak benarkan orang pergi masjid berlari. Kan, kenapa tak benarkan berlari? Kalau Nabi kata jangan berlari. Orang dah start iqamah, kita baru nak datang, jangan lari. Nabi kata, lari pun jangan. Datang dalam keadaan apa? Tenang. Kenapa kena tenang? Sebab tak nak bagi diri kita apa? Sibuk dengan benda lain. Bila masuk kat masjid semayang, kita tak ingat apa. Kita bimbang masalah itu. Pasal orang banyak tak faham bab ni. Dia rasa dia ingat. Saya kata nak niat setahun boleh. Faham tak? Okey. Jadi sini timbul tajuk. Pasal adakah niat sesuatu perkara tadi boleh dibuat sebelum waktunya? Timbul tajuk kan? Pasal kalau dia kata kalau boleh, kita niat boleh niat awal. Macam-macam ada macam tajuk berkenaan dengan puasa. Puasa tadi diniatkan pada waktu malam. Sebulan tu itu lamsam dipanggil. Macam mana dia kata? Kan lamsam kan. Yelah, sebenarnya kan as long as malam masuk je maghrib, kita dah niat nak puasa besok, bukannya tunggu lepas sembahyang tarawih. Dan maghrib masuk je, niatlah, ya aku nak puasa besok kerana Engkau ya Allah. Habis cerita. Yang pening kepala pula. Tapi tak faham kan pasal dia tak ada niat malam tu ke, terlupa ke, Allah Ta'ala alam. Jadi kita kata benda tu kena ada kesedaran lah. Kesedaran. Jangan kita kata apa? Kita kata benda tersebut tidak langsung diingat. Benda-benda? Sahur nak makan apa? Masalah juga. Niat dah tu. Niat sahur nak makan apa? Niat sahur nak makan apa? Niat sahur je lah. Okey, tapi nanti saya balik hadis tu. Saya tak ingat dari riwayat siapa. Pasal memang benda tu memang disebut berkenaan dengan solat itu apa kita ingat. Jadi tajuk haji ni ada kaitan tajuk tersebut. Pasal kalau dia kata ikut mazhab Malik dan juga ni, sepanjang tahun tu boleh. Niat daripada Januari, Februari, Mac, April, daripada Muharram, Safar awal tu, niat pakai ihram siap dah. Pakai ihram siap tak apa dah. Lepas tu lepak tamattu' kan? Lepak-lepak tamattu' dan sebagainya. Kata macam orang tu dia bekerja dengan kedutaan ke, sampai-sampai kan? Dia siap-siap dah. Dia posting Januari Muharram, dia niat dah pakai ihram, lepas tu tanggal tamattu'. Lepas tu tamattu' tu dia dah tamattu' tunggu nak haji, tunggu hari Arafah, datang terus ke sana. Itu tajuk timbul lah. Kita kata kalau orang tu nak sepanjang waktu kan, mana pula
Nantilah, tak ingatlah pula buat siapa. Kalau saya ingat, saya beritahu balik. Jadi dalam tajuk ni memang kita kata sepatutnya orang tersebut kena sedar. So, jadi ada tajuk yang berkenaan kita bincangkan di sini tentang tajuk haji ni, memang macam itulah. Macam Imam Syafi'i kata tak, dia ada tempoh dia. Memang betul lah, kita kata kita boleh relate dengan solat kan. Timbul tajuk kan, daripada subuh ni niat untuk asar terus. Boleh ke? Jadi ke? Jalan ke? Memang betul kita niat dah nak solat, tapi masalah sekarang ni ketika buat tadi, jangan sampai tak sedar. Faham? Itu je masalah niat. Kita niat, Allah Ta'ala tahu apa dalam hati kita. Tapi yang penting sekarang ni masalah penjagaan. Anda jangan sampai takbir tak ingat apa. Itu je. Yang pasal banyak orang jadi kes angkat-angkat takbir, pasal tadi sibuk dengan macam-macam, atau dilanggar arahan Nabi kata jangan berlari dan sebagainya. Ketika nafas dia tengah naik turun, dia takbir, memang ketika itu dia kosong. Kalau dia tak sedarkan balik diri dia, apa aku nak buat? Itu je. Kan, apa aku nak buat ni? Oh dah, dalam hati jawab sendiri. Oh, aku nak solat maghrib 3 rakaat. Allahu Akbar. Mana ataupun tanpa lafaz. Oh, maghrib 3 rakaat, makmum sebut makmum kerana Allah Ta'ala. Takbirlah. Kita tahulah apa kita nak buat kan. Dia bukan mesti sentence. Kita ingat tanpa sentence. Kan nak makan kan, bukan bayangkan sotong kerang kan. Kita tahu kita nak makan je kan. Tak tahu makan apa kan. Ustaz, kalau kita datang kan orang muda solat dalam masjid kan, masa tu Zuhur dah, tapi kita tak cakap 4 rakaat, cuma kita solat Zuhur. Zuhur kita tahu dah 4 rakaat, tak ada masalah. Tak perlu lah. Tak perlu. Tapi yang penting sekali jangan tak ingat. Tu je. Bukan tak rakaat, dah semayang tu apa aku buat? Yang tu tak nak. Pasal kita rushing tu masalah dia. Tu Nabi pesan awal jangan rushing. Nabi pesan dah jangan rushing. Kita pergi rushing buat apa? Kadang-kadang nak kejar rakaat. Itu yang tak boleh tu. Itu yang Nabi tak benarkan. Kan? Nabi kata bila kamu datang seorang kamu datang ke masjid dan solat telah didirikan, jangan kamu datang dalam keadaan apa? Berlari. Menjaga keadaan kalau kamu bergegas. Nabi kata datang dalam keadaan kamu berjalan dan kamu tenang. Nabi kata kalau kamu sedang dalam solat. Sebab kalau kita datang tenang tadi, kita tak ada masalah. Niat kita tak terganggu. Tapi start kita berlari-lari dan sebagainya, kejar soft, kejar rakaat dengan imam pasal malas bangun sekali lagi ke tidak, Allah alam lah kan. Pasal Nabi kata dalam hadis Nabi kata apa kamu sempat kamu solat, apa kamu terlepas kamu tambah. Tu je Nabi kata macam tu. Tu siapa pening kepala. Tak ada pula macam habislah aku pahala. Tak ada pahala kita terpulang pada Allah Ta'ala. Mungkin kita masbuk tapi kita lagi banyak daripada orang yang berjemaah. Mana Allah Ta'ala bagi. Kita masbuk tak dapat semua sekali dengan imam, tapi Allah Ta'ala berikan kita kebaikan pada kita. Kita mana tahu, pasal itu hak milik Allah Ta'ala. Dia nak bagi banyak mana, terpulang pada dia. Bukan kita buat calculation lah, kedekut gila kita ni. Berkira kan, pakai sempua pula. Kira apa pahala solat. Janganlah macam tu kan. Amalkan saja, ikut arahan Nabi tanpa sebarang soal jawab. Jadi ikut pada mazhab yang pertama kata bila-bila masa. Ikut mazhab Syafi'i tak, dia kata pada bulannya sahaja. Kalau sekiranya orang tu berihram sebelum daripada bulan haji, maka tidak terikat atau tidak terjadi ihramnya dengan haji berkenaan. Tapi soalan timbul, adakah umrah berlaku? Dalam ni ada dua pendapat lah. Maksudnya kalau dia niat haji, kemudian dah ada bulan-bulan lain, tapi umrah jalan tak? Berkata bahawa tidak sah. Ada pendapat pertama kata tidak sah ihram dengan haji melainkan pada bulan haji. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas, Jabir bin Abdullah dan Atha' Tawus dan Mujahid. Dan dalil mereka bahawa dia kata al-hajju asyhurun ma'lumat, bulan haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Macam tadi yang kes berkenaan dengan mereka ihram dengan haji, umrah berjalan tak? Umrah jalanlah. Ada kata jalan, ada kata tak jalan. Pasal umrah dengan haji, bila orang tu ihram dengan haji, dia boleh haji antara tamattu' ataupun ifrad. Kalau dia kata tak, dia niat haji daripada bulan Muharram tadi, umrah mesti dia masuk tanah haram mesti buat umrah. Kan jalan tak umrah tadi? Soalannya jumhur kata jalan, ada kata tak jalan. Tapi itu pendapat berkenaan tajuk telah, tajuk berkenaan dengan tu. Tapi tentang tajuk bahawa tak sah ihram dengan haji melainkan pada bulan haji ini, selain Imam Syafi'i kata macam tu, diriwayatkan pendapat ini daripada Ibn Abbas, Jabir bin Abdullah, dan ini pendapat ni juga dikeluarkan oleh Atha' bin Rabah. Atha' bin Rabah ni, Atha' kita tahu kan siapa dia? Tak tahu. Dia ketika zaman para tabi'in dahulu, dia mufti Mekah. Mufti di Mekah dulu. Bahkan kalau dia kata dia ada, tak siapa keluar fatwa. Kalau dia ada, orang tak siapa keluarkan fatwa. Bahkan zaman dia dulu, dia ni orang kulit hitam, bukannya orang putih. Atha' bin Rabah. Jadi dia ni Atha' bin tak, zaman para sahabat.
Lepas zaman para sahabat, zaman tabi'in. Okey, zaman para tabi'in. Ada sahabat-sahabat hidup zaman pun, tapi zaman tabi'in dia ni actually adalah khalifah dulu zaman dia, ketika pemerintah datang zaman dulu masuk Masjid Adil Haram. Kemudian orang semua jumpalah, kan khalifah masuk, macam agung masuk kan. Sekali dia masuk orang tinggalkan. Orang tinggalkan khalifah, pergi lari jumpa dia. Dia khalifah tu dengan jalan dengan dia, tengok dia kata dengan anak dia, tengok. Dengan sebab ilmu tadi kan, kemuliaan ilmu, orang tu kulit hitam, bukannya raja tapi dia dihormati. Kita ni ditinggalkan dengan macam tu je. Orang tak kisah dia lantak agung dan sultan ke apa, orang kejar kepada dia dengan masalah apa, nak bertanya soalan dan sebagainya. Jadi bahkan memang dikeluarkan. Mana kalau Atta ada, tak ada siapa akan keluar fatwa. Tak ada fatwa kalau dia kata Atta bin Rabah ada di Mekah. Jadi okey, ini Atta bin Rabah. Tauf bin Kaisan, ini anak murid kepada Ibn Abbas. Okey, Mujahid pun sama anak murid dia. Okey, mana dua orang tu anak murid kepada Ibn Abbas. Ini pendapat mereka ni, mereka terangkan ini adalah tafsir bagi Al-Quran. Tafsir bagi Al-Quran Karim. Dan dalil di atas itu adalah firman Allah Ta'ala, Al-Hajju Asyurun Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Dan zahirnya apa adalah, maksud dia takdir yang lain lah yang dipegi, yang ahli bahasa cakap. Mana yang pertama tadi kita kata pengertian dia adalah waktu dia sempurna. Yang ini tak, maksud dia apa? Waktu itulah saja berlakunya ihram untuk haji, iaitu bahawa waktu haji tadi bulan-bulan tertentu, maka dikhususkan dengannya sesiapa antara bulan-bulan yang ada, bulan ini saja yang ditentukan. Siapa nak tunaikan haji bulan ini. Macam orang nak berniat solat zuhur, nak waktu zuhur je lah kan. Waktu asar buat apa niat solat zuhur kan, faham tak? Anda nak berniat untuk solat zuhur, mesti dalam waktu zuhur. Sekarang ni dia lepak, aku nak niat sembahyang zuhur. Tak, waktu zuhur baru dia valid. Faham tak? Validnya solat anda hanya ketika waktu nak solat tadi kan. Ada pun buat keluar waktu, buat apa nak fikir pun. Kejap lagi lah, pasal sebelum mati kan, kita kata seharian kita ada. Selagi tak sampai waktu, dia tak wajib ke atas kita kan. Bahkan kita kata kalau kita mati sebelum tu, Allah tak tanya asal kau tak niat solat zuhur. Kau tak niat pun nak solat zuhur hari ni, Allah tak tanya kita kan. Kenapa tak niat? Dah tahu dah zuhur tu ada hari ni, tapi dah mati awal. Macam mana kan? Jadi bukan macam tu cara dia. Maksud dia tidak akan ditanya. Tapi konsep yang berkenaan dengan tajuk ni, masa dalam bulan itu saja yang boleh untuk ihram dengan menunaikan haji. Okay, dia maksud dia menunjukkan bahawa tak sah sebelum waktu tersebut, seperti miqat untuk solat. Penentuan waktu solat. Mana solat tadi niat untuk zuhur hanya dalam zuhur saja, bukan di luar waktu zuhur. Faham tak? Mana sebelum zuhur kita niat zuhur tak guna kan, pasal zuhur tak masuk lagi. Masuk zuhur barulah niat untuk solat zuhur. Dia tanpa nafas kan, kita niat untuk zuhur pada dalam waktu zuhur. Niat untuk asar dalam waktu asar, bukan luar waktu. Sebab saya kata tak ada niat sebulan nak solat siap-siap kan. Dan niat dah sebulan solat, tuan-tuan sekalian. Niat siap-siap dari sekarang. Sebulan kita niat kan. Saja aku nak semayang solat fardu 5 waktu sepanjang bulan Muharram ini kerana Allah Ta'ala itu. Bantai direct, mana boleh kan. Buatlah ketika waktu dia. Faham? Masuk waktu barulah kita ada niat. Sebelum waktu tak ada niat lah. Faham? Jadi dia hanya wajib kepada kita ketika niat, ketika waktu dia masuk. Okey? Ketika itulah waktu tu, niat itu menjadi satu syarat. Baik. Dan telah mereka Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Ada kira masa sebelum kita nak takbiratul ihram. Iyalah, tapi dalam waktu lah. Kalau sekarang ni pukul 11, pukul 12 dan sebagainya, tak masuk waktu zuhur, niat buat apa? Saya faham. Katalah kita dah zuhur dah bang kita nak niat dah tu, tapi baring lagi lepas. Itulah saya kata tadi, yang itu dah valid. Maksudnya niat kita, itu yang kata validnya niat kita ketika masuk saja waktu zuhur. Kita baring ke, kita tengok TV ke, kita apa sekalipun, tergerak kita kata nak pergi sembahyang zuhur, itu ya dah dari kira niat dia. So bila kita actually niat nak itu yang saya kata tadi berkenaan takbir kan, saya kata itu untuk bantu jangan sampai terlupa. bantu Kan bantu je, pasal kan mana kata kita datang kan, saya kata tadi tajuk dia kes Allahu Akbar, dia lari dan sebagainya. Kita tadi marah anak dan sebagainya, tengah gaduh-gaduh kat telefon, Allahu Akbar, geramnya aku dan sebagainya, apa-apa tak ingat apa. Lepas tu sampai imam dah rukuk, kadang-kadang rakaat kedua baru, aku solat apa ni? Mana macam tu? Janganlah takkanlah kita lalai dahulu kan. Kena ingat Allah Ta'ala dengan betul. Start solat tu, semula-mula takbir tu dah ingat Allah Ta'ala dah. Jangan kita ketika tu tengah lalai. Faham? Pasal bimbang nanti, pasal kita sunyi solat hanya dikira apa yang kita ingat. Sekarang ni ketika takbir tak ingat, rugilah kita. Macam bayangkan, itu saya kata tadi, solat tadi 5 minit. 5 minit berapa saat? 5 kali 6 300.
300 ni. Daripada 300 tadi 30 je ingat Allah Ta'ala, 30 saat je ingat. 5 saat ketika berdiri, lepas tu hilang. Ketika rukuk 2 saat, lepas tu hilang. Lepas tu ketika buat, rugilah kita. Apa lagi kalau kita start takbir lagi kita tak ingat dah. Allahu Akbar. Itu yang saya kata tadi, itu yang saya bagi contoh tadi. Daripada tadi saya bagi contoh yang sama. Maksud dia, contoh saya ni, lepas dia baca Fatihah tu baru teringat apa solat kita, baru nak start baca, sama lah. Mana awal tadi dia rugilah kita. Takbir tadi tak masuk. Dia sah. Percentage akak dapat tu tak kosong lah. Dapatlah sikit. Pasal hanya diberi pada kita, solat kita dapat kadar dia, even menguatkan ketakwaan kita pun kadar kita ingat je. Kalau kita lupalah. Start dari awal terlupa, nak bagi salam pun ingat. Tak seriously, ada orang macam tu. Dia sibuk, kepala dia sibuk macam-macam. Ini itu anak nanti dulu UPSR nak gimana, atau cucu ni aku nak hantar sekolah mana, atau sekian ni gitu kan. Dia kepala dia macam satu benda. Last sekali fil alamin innaka hamidum majid. Tengah solat, baru teringat dia solat, baru ingat Allah Ta'ala pandang dia. Dia ingat Allah Ta'ala pandang tu bila ni, sampai dekat ujung fil alamin innaka hamidum majid. Ketika itu yang awal tu kosong. Tak terfikirlah itu hak Allah Ta'ala nak bagi banyak mana. Tapi tajuk dia macam Nabi katakan, tak akan diberi pada seorang itu daripada solat dia kecuali apa yang dia ingat saja. Apa yang dia ingat, maksudnya apa yang dia sedar, apa dia conscious dia ada, bukan dia lalai. Faham tak? Dan saya kata bukan maksud dia tak dengar apa di luar. Dengarlah. Kita dengar bunyi motor kita punya kereta, tapi kita khusyuk tadi kita tumpu pada benda ni. Dengar, ya. Kan bahkan lihat kucing melintas ke ikan kat Nabi SAW tengah solat. Kambing nak lintas depan Nabi sekat. Kan Nabi fana, tak nampak kambing tu, Nabi diam lantak kau. Dia kata, kan biarkanlah aku fana dalam Allah Ta'ala. Mana boleh. Bukan maksud tak sedar, Nabi sedar. Nabi sekat kambing tu apa. Bahkan Nabi suruh pada orang yang solat, kalau dia kata ada orang lintas, sekat. Kan? Tapi ini biasanya ialah dekat sebenarnya hadis ni bila Nabi kata kali ketiga dia datang nak lintas juga, bunuh. Jadi itulah syaitan. Ini relate kepada luar daripada masjid. Maksud dia, kalau dia kata dalam masjid tu memang ada orang tu manusia. Kan? Kalau dia kata anda semayang dekat luar, dekat hutan, tiba-tiba tengah semayang ada orang lintas depan, sekatlah. Tapi biasa kalau lintas depan dah lari. Kan? Maksud dia kan, orang semayang kepada pasir dan sebagainya kan, dia letakkan ni, dia lintas depan juga. Nabi kata sekat. Kali ketiga sekat dia jalan juga, bunuh. Itulah syaitan, dia kata. Tapi janganlah apply benda ni kat dalam masjid. Tengok ada seorang mati ditembak kerana melintas depan orang lain, matilah macam tu. Janganlah pakai benda, relatekan benda tu pada kedudukan dia. Macam semua semayang dalam keadaan gelap kan, makruh, pejam mata makruh. Sebab apa? Kalau semayang di luar rumah, takut dia kena jengking dan sebagainya, lipan ke ular duduk depan kepala, sujud dia cucuk kepala kita. Memanglah kita kena buka mata, tak ada masalah. Kalau dia kata luar tu kan, semayang dalam keadaan gelap tadi, makruh kalau macam tu. Faham tak? Ini apply pada tempatnya, ini apply pada tempat masalah. Faham? Macam tu. Tak, sedar ingat Allah Ta'ala je. Kalau kita solat kan, Pasalnya, tunggu. Pasal kes berkenaan solat anda, atau jilap baca Quran, balik baca Quran. Anda baca Quran, anda tak faham maksud, Allah Ta'ala bagi pahala. Sebab Nabi kata kan, Nabi kata siapa baca Quran tadi, setiap huruf tu Nabi bagi apa? 10 pahala. Dan 10 pahala tu antara langit dengan bumi. Dan Nabi kata aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, tapi Nabi kata alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baik, siapa boleh terangkan saya apa maksud alif lam mim? 5 saat dia sekarang. Tapi maksud Nabi bagi tak pahala? Allah Ta'ala bagi pahala tak? Ya, walaupun tak tahu maksud. Tu siapa pening kepala. Okay, macam tu masalah dalam solat. Yang dilatih dalam solat tadi bukan masalah bacaan anda. Yang dilatih dalam solat tadi adalah pandangan Allah Ta'ala kepada kita, yang kita latih. Berapa sedar kita Allah Ta'ala perhatikan kita, berharapan Allah Ta'ala, rasa tu. Berapa sedar kita. Makin tak sedar, makin kosong lah, tu je. Pasal bahkan itulah nilai sebenar yang kita bawa daripada solat, bawa keluar. Ini bila disebut dalam Quran dan surah apa, Al-Ankabut, Allah Ta'ala nyatakan wa aqimis salah, dirikanlah solat. Innas salata, ini solat, tanha mencegah anil fahsya wal munkar, daripada keji dan munkar.
solat cegah perbuatan keji dan mungkar. Macam mana? Akan berlaku bila orang tu sentiasa rasa Allah Ta'ala perhatikan dia. Dan bahkan bila orang tu kan macam tengok wayang, bapa ai tak suka tak semayang, jomlah kita semayang. Kan? Dia semayang, dia temu Allah Ta'ala, lepas tu pegang tangan. Allah Ta'ala tak nampak ke? Kan benda haram, tak boleh lah. Faham tak? Maksud dia kena apply pada semua sekali. Mana rasa Allah Ta'ala perhatikan sebelum semayang dan lepas semayang. Barulah betul. Maka secara tak langsung datang yang tajuk tadi. Dan kesan kita panggil sedar tadi tu, orang tu akan makin takwa. Banyak rasa dia kuat rasa Allah Ta'ala perhatikan. Lepas semayang dia akan nak cakap bohong pun dia Allah Ta'ala perhatikan. Tengok benda haram, Allah Ta'ala perhatikan. Semua sekali akan relate kepada Allah Ta'ala perhatikan. Itu yang kita bina dalam solat tadi. Bukan masalah bacaan kita sedap tak sedap. Kita bacaan tak sedap pun, baca tunggal langgang pun, lepas kita belajar, belajar dah 10 guru datang, kita belajar baca Quran, tak pandai-pandai juga, Allah Ta'ala terima. Yang takut, yang pening kepala, tak faham maksud, datang harfiah dah. Harfiah Ustaz Kariman datang, Ustaz Adli datang, Ustaz Adnan datang, semua harfiah masuk, kan? Tapi tak tira-tira juga. Jangan bimbang, Allah Ta'ala terima. Faham tak? Pasal anda tak faham pun Allah Ta'ala kira. Tapi yang kira dia apa? Sedarnya kita apa? Allah Ta'ala perhatikan, tu je. Faham? Rasa Allah Ta'ala perhatikan kita. Kena ada. Bukan pening kepala jangan susu hati. Ni pening kepala tak faham bahasa macam mana. Tak payah. Yang bimbang. Baik. Jadi dia kata, jadi dia kata daripada telah meriwayatkan Imam Syafi'i daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahawa beliau berkata Ibn Abbas, tidak harus untuk seseorang berihram untuk haji melainkan dalam bulan-bulan haji. Imam Syafi'i riwayatkan daripada Ibn Abbas, tidak harus untuk seorang berihram dengan haji melainkan dalam bulan-bulan haji. Demi kerana firman Allah Ta'ala, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bulan-bulan haji itu adalah bulan-bulan yang haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Demikian diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dan Ibn Mardawih. Telah meriwayatkan Ibn Khuzaimah dalam sahih beliau daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, tidak diihramkan untuk haji dengan haji melainkan pada bulan haji saja. Tidak diihramkan, tidak seorang tu berihram untuk haji kecuali bulan haji saja. Ini pendapat yang bertentangan dengan pertama tadilah, kerana sungguhnya daripada sunnah haji, sunnah haji tu bahawa diihramkan haji pada bulan-bulan haji. Ini sebutan daripada Ibn Abbas. Mana daripada sunnah haji itu adalah diniatkan atau diihramkan untuk haji itu hanya dalam bulan-bulan haji. Sanad dia adalah sahih kepada Ibn Abbas. Mana asar yang sahih lah. Dari kata-kata sahabat, Ibn Katsir kata, kata-kata sahabat, minas sunnah kaza, daripada sunnah macam ni, kalau disebut sunnah, dalam hukum dikira sebagai marfu' di sisi keseluruhan para ulama. Lebih-lebih lagi pada kata-kata Ibn Abbas yang dia ni adalah penafsir bagi Al-Quran dan juga dia adalah penterjemah bagi Al-Quran Karim. Bila dia kata macam tu, maka kita anggap ia adalah sebagai penjelasan yang nyata daripada Nabi SAW, bahawa bulan haji itu adalah bulan-bulan tertentu. Maksudnya dan ihram untuk haji, ihram pada bulan-bulan berkenaan sahaja. Jangan berihram daripada start Muharram dah ihram dah, kan? Dan bulan Zulhijjah dah lepas, orang dah lepas dah lepas tu baru dia dah niat, dah siap pakai itu. Lepas tu kemudian tamattu, kan orang tu kan, dia datang begitu, lepas tu tamattu, lepas tu lepak balik rumah, lepas tu datang pula pada 8 Zulhijjah pergi terus dari Arafah. Tak boleh. Dia kena buat pada bulan-bulan tertentu saja, bukannya buat macam yang dimaksudkan, yang kita kata terbuka sepanjang tahun. Pasal datang nas kata bulan haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Okey. Dan sesungguhnya telah datang hadis yang marfu' diriwayatkan oleh Ibn Mardawih daripada Jabir bin Abdullah daripada Nabi SAW, bahawa baginda bersabda, tidak harus, la yang bagi li ahadin, tidak harus untuk seorang, yang bagi li ahadin, tidak harus untuk seorang ayyahruma, untuk berihram bil haji, dengan haji, illa fi ashhuril hajj, melainkan pada bulan-bulan haji saja. Tidak harus untuk seorang berihram untuk haji melainkan pada bulan haji saja. Dan sanad dia tak mengapa, mana boleh dipakai, tak teruk sangat. Maksud dia tidak ada sekuat sampai sahih, tapi mungkin tidaklah dalam tu ada penipu, tak ada sekian-sekian, maka mungkin kita boleh, tak mengapa, la ba'sa bihi, boleh pakai lagi. Tetapi diriwayatkan dia oleh Imam akan tapi hadis ni telah diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Baihaqi dengan maknanya daripada Jabir, tapi bukannya sampai Nabi, mauquf saja, hanya berhenti pada Jabir. Macam tadi berhenti pada Ibn Abbas, ini berhenti kepada Jabir bin Abdullah. Dan yang paling sahih adalah dia
adalah mauquf pada para sahabat. Mana kata-kata Jabir bin Abdullah bukan kata-kata Nabi SAW. Jadi kekallah ketika itu mazhab para sahabat, dan dikuatkan ini dengan kata-kata Ibnu Abbas yang mengatakan daripada sunnah bahawa tidaklah diihramkan untuk haji melainkan pada bulan haji saja. Ini wallahu alam, ini yang dikatakan oleh Ibnu Katsir. Dia kata maksud dia dua pendapat berkenaan ayat tadi. Ada kata boleh sepanjang tahun, ada kata bulan haji saja. Dan bulan haji ini lebih kuat berdasar pada sokongan para sahabat dalam perkara tersebut. Jelas? Baik. Jadi firman Allah Ta'ala dalam ayat ini berkenaan dengan bulan-bulan haji, bulan-bulan tertentu. Bulan haji ada bulan-bulan tertentu. Berkata Imam Bukhari, yang telah berkata Ibnu Umar, radhiyallahu anhu, bulan haji itu adalah hiya Syawal, Zulqa'dah, dan juga 10 daripada Zulhijjah. Syawal, Zulqa'dah dan juga 10 awal Zulhijjah. Pasal lepas daripada 10 awal Zulhijjah tadi tak ada haji dah. Faham tak? Mana haji hanya berlaku siapa yang sempat pada Arafah. Kalau orang tak sempat sampai ke sana, tak gunalah. Mana lepas katakan sampai kat Mekah bila 20 Zulhijjah. Dia ingat boleh buat lagi, dia kata. Kan zaman dulu jadi kes. Pasal orang naik kapal kan, salah kalender ke apa, sampai-sampai orang dah selesai. Ada jadi kes dulu. Zaman sekarang tak ada sebab. Tapi kalau dia kata silap juga tak tahulah kan. Tak ada telefon ke? Pergi jumpa kedutaan Saudi pun boleh tanya. Kan tengok internet pun boleh tahu. Zaman dahulu timbul kes ni. Orang tu pergi dah habis haji. Kapal lambat ke kan, tak tahulah. Tapi cerita dia sampai-sampai haji dah habis. Itu ada jadi kes juga. Kan? Tapi dia kata 2 tahun lepas ada jadi kes tak? Orang daripada mana? Entah daripada India ke daripada Pakistan dah. Bergerak lambat. Jalan kaki Jalan kaki pergi estimate lah dulu awal-awal. Janganlah pergi estimate kan sampai sana bulan Muharram. Kan? Macam pak cik jalan kaki daripada mana? Jelantut sampai Shah Alam. Tapi dapat package umrah. Ada orang bagi okeylah. Macam-macam. Yelah. Pakcik tu kalau tak ada pun duit tunggu kota banyak nak bagi semua orang. Tak payah tunggu orang tu jalan kaki jauh. Kesian pakcik tu. Tapi lah minat bola. Wallahu alam. Tapi cerita itulah. Jadi maksud dia jalan kaki estimate lah. Kalau nak jalan kaki pun berapa lama? Kan? Sakit ke tak kira lah. Tapi anyway, Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah dan 10 awal Zulhijjah saja. Itulah musim yang dikatakan musim-musim bulan-bulan haji. Okey, dan ini yang dikatakan oleh Imam Bukhari ini didatangkan dengan bentuk muallaq, maksudnya tergantung. Imam Bukhari bila dikata qala Ibnu Umar, qala sekian, tak ada sanad, dipanggil muallaq. Muallaq hadis muallaq maksudnya tergantung. Macam kita biasa sebutlah. Bila tuan-tuan kata qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, bila tuan-tuan jumpa Rasulullah? Kan bila ustaz mana pun cakap lah, saya pun cakap sekalipun, saya kata itu, maksud dia hadis tu panggil muallaq. Pasal di antara saya dengan Nabi putus, kosong, tak ada apa. Faham? Bila putus macam tu, dipanggil tergantung. Muallaq. Jadi muallaq ni biasanya adalah dhaif. Kalau dia kata saya cakap, atau contoh yang bercakap tadi, katakanlah Hasan Al-Basri kata qala Rasulullah SAW. Dia mursal, pasal dia tabi'in, dia jumpa sahabat. Katakanlah yang bercakap tadi siapa? Dia seorang budak tu. Siapa budak yang ustaz budak apa tak? Kan, yang Malaysia punya. Ustaz budak macam Ustaz budak Indonesia pun ada, Ustaz Indonesia. Yang dia kelakar tu, dia kelakar sikit budak tu. Balik nanti kalau dia buat dia lagi, datang letup balik. Dia kata apa? Nabi menangis. Nabi sedih sebab tak jumpa Imam Ghazali. Ada dalam video dalam internet. Tengok ada ni. Mana ada kaitan pun, tipu je. Nabi Imam Ghazali 500 lebih hijrah. Kan para sahabat kata ya Rasulullah, benda kau paling sedih? Dia kata aku paling sedih sebab tak jumpa umatku, seorang umatku yang alim bla bla bla. Nabi Imam Ghazali, la ilaha illallah la syarikalah. Ini macam ni, bukan muallaq, ni pun bohong nama dia. Ni pun bohong kan. Kalau dia kata benda tu betul, dia panggil muallaq, tergantung. Kita cakap macam Imam Bukhari kata, Ibnu Umar kata, dia direct kan. Imam Bukhari dengan Ibnu Umar kan jarak jauh juga. Kan dalam 200 tahun lebih kurang. Kan jarak tu jauh. Tapi dalam masa sama bila dia kata macam tu, ada sanad di tempat lain. Itu sebab Imam Ibn Hajar Asqalani yang mengarang kitab Fathul Bari kan, yang syarahkan kitab Sahih Bukhari, dia ada karang satu kitab khas, nama dia Taghliqut Ta'liq, mengunci hadis-hadis yang muallaq. Hadis muallaq tergantung tu kan, dia cantumkan balik dekat mana sanad yang ada. Satu kitab khas pula.
taghliq ta'liq. Imam Ibn Hajar Asqalani dia khidmat sungguhlah untuk kitab Sahih Bukhari tu. Apa Imam Bukhari datangkan tanpa sanad, dia datangkan sanad tu di mana. Okey, jadi macam tu juga. Dan namun begitu Imam Bukhari datangkan dengan apa? Dengan bentuk jazam. Dia kata telah berkata. Dia tak kata diriwayatkan. Kalau dia kata diriwayatkan, maksud dia dengan cerita macam tu. Lain dengan saya kata telah berkata. Telah berkata ni maksud dia saya confirmkan orang cakap. Jadi bila Imam Bukhari kata telah berkata Ibnu Umar, jadi maksudkan dengan bulan haji itu adalah Syawal, Zulkaidah dan 10 awal Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah, maka maksud dia datang dengan jazam. Dan diriwayatkan hadis ini atau asar ini maksud dia kata-kata Ibnu Umar ini secara bercantum sanad dengan sanad yang sahih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang tafsir Tabari itu, dia ada datang sanad yang sahih daripada Ibnu Umar bahawa yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haji, bulan-bulan tertentu atau bulan-bulan haji itu yang tertentu itu adalah Zulkaidah, Syawal, Zulkaidah, 10 awal Zulhijjah. Okey. Diriwayatkan juga oleh Hakim dan kitab Mustadrak, dan dia berkata sahih, dia kata benda ni adalah di atas syarat Bukhari Muslim. Maksudnya perawi yang merawikan hadis ni adalah mengikut syarat Bukhari Muslim. Kena tapi dia tak keluarkan. Okey, dan dikeluarkan juga hadis ni daripada Umar. Ini Ibn Katsir lah kata. Dia kata diriwayatkan pendapat ini daripada Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, Atha, Mujahid, Qatadah dan lain. Maksud banyak ramai selain daripada Ibnu Umar, Umar pun kata macam tu. Mana bulan haji tu apa? Syawal, Zulkaidah, 10 awal Zulhijjah. Okey, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Zubair, Ibnu Abbas, Atha bin Rabah dan Mujahid bin Jabr serta Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Semua sekali dan lain ramai lagi yang mengatakan macam tu. Okay, dan ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Abu Hanifah, Ahmad, dan dipilih pendapat ini oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Okey, maksud dia pendapat ni disokong oleh jumhur lah, jumhur ulama mengatakan bahawa bulan haji itu adalah Syawal, Zulkaidah, 10 awal Zulhijjah. Okey. Dan sahih sebenarnya dan ketika ni bila kita kata mazhab Syafi'i, tapi walaupun disebut ashhur kan plural. Atau plural? Jamak-jamak. Ke apa? Apa ni panggil lagi? Plural bahasa Inggeris, bahasa Melayu apa? Kata ganda. Kata ganda lah, kata ganda. Kata ganda. Maksud dia bukan satu, bukan dua. Bahkan kalau dalam bahasa Arab sebenarnya kalau dia kata 2 bulan saja, dia kira 2. Maksud dia maksud dia yang disebut tadi Syawal, Zulkaidah, 10 awal Zulhijjah, maksud dia bukan 3 bulan straight, 2 bulan lebih. Tapi dipanggil ashhur, bulan-bulan. Kenapa? Sebab dia kata sah dalam bahasa Arab untuk melafazkan kata ganda kepada 2 bulan lebih. Okey, 2 bulan lebih, 2 bulan lebih, yang tak sampai 3 pun. Kerana apa? Kerana sebut sebagai umum, bundarkanlah, bundarkan. Kita bundarkan jumlah tadi, gandakan. Kita ni apa panggil bahasa Inggeris apa? Apa? Round out, round out. Bundarkan. Bahasa Melayu bundarkan. Ini payah juga orang Maghrib ni masalah. Bundarkan dalam bahasa Melayu. Saya bukan apa matematik dan English dan bahasa Inggeris. Okey, jadi bundarkan ataupun dalam bahasa Inggeris dia round out. Round out the numbers kan. Mana 2 bulan lebih kira terus 3 bulan. Berapa bulan kot? Lebih tu asal. Tapi masuk je lebih macam itulah. Kalau 2 bulan 10 sehari nampak macam ni sangat. 2 bulan 10 hari tu banyak dah. Kalau kiraan biasa kan atau pada 5 lebih kan? Tapi 2 bulan 1/3. Bulan tu kita pecah pada 3 kan, 30 hari. Lepas tu 1/3 daripada sebulan berkenaan, besar dah. 1/3 of the month kan. Dia masuk sekali. Kalau campur pula dengan apa? 11, 12, 13 hari-hari tarwiyah, dah hampir setengah lah, setengah bulan dah. Kira kalau setengah pun 2.5, kita 3% lah sekarang ni kan. Okay. Baik. Jadi okey, maksud dia macam tu itu biasa dilafazkan. Okey. Ra'aituhul am, saya nampak, saya jumpa dia tahun lepas. Bukan sepanjang setahun tu jumpa. Ke sehari je kan. Saya jumpa dia semalam. Malam. Saya jumpa dia bulan lepas. Sebulan ke? Macam tu lah biasa orang Arab biasa lafazkan. Faham tak? Saya jumpa dia tahun lepas. Jumpa sekali je, bukan sepanjang tahun lepas. Tak ada muka menghadap.
Kan? Bukan maksud dia setahun lepas kita jumpa. Setahun yang lepas kan, setahun yang lalu. Maksud dia kan setahun lalu tu maksud saya jumpa dia, sepanjang tahun tu mengadap muka dia. Faham? Okey, maksud dia tu panggil kebiasaan. Jadi lafaz pada tu boleh kena separuh, boleh kena separuh hari, sebulan dan sebagainya. Bulan macam tu juga. Bila digunakan bulan-bulan tertentu, walaupun 2 bulan setengah saja, tak sebut 2 bulan 2 bulan setengah, tak, tapi kerana apa? Keseluruhan. Bahkan bulan haji itu masih lagi dikira bulan haji. Kan Zulhijjah masih lagi dikira bulan haji, walaupun orang dah habis tunaikan haji, bulan tu adalah bulan haji. Even masa kita sekarang orang balik haji baru kemarin semalam. Last kapal terbang balik daripada tunaikan haji. Nampak? Orang dah habis haji lama dah. Kan? Tapi dia orang bawa balik. Bukan masalah Muharram dah balik. Muharram dah balik Muharram dah kan? Muharram baru sampai. Macam itulah cerita dia. Jelas? Okey. Jadi mana lafaz bulan-bulan, tapi yang dimaksudkan adalah 2 bulan 10 hari. Yang itu dimaksudkan sebagai waktu untuk ibadat tadi. Dan apa, contoh macam juga dimaksudkan sini adalah seperti surah Baqarah ayat 203. Ini berkenaan dengan orang yang balik apa hari-hari tarwiyah tu, untuk melontar di Mina kan. Sepatutnya orang tu kena buat 3 hari. Itu hari apa? 11, 12, 13. Tapi Al-Quran kata faman ta'ajjala fi yaumain. Siapa-siapa yang bersegera dalam tempoh 2 hari, fala isma alaih, tidak ada kesalahan ke atasnya. Tapi sebenarnya orang berkenaan dia sebenarnya sehari setengah. Kan hari pertama melontar, hari kedua dia lepas melontar dia balik, dia belah. Sebelum asar dia lari, tinggalkan. Maka hari mana ikutkan sebenarnya tak cukup pun 2 hari. Baru sehari setengah. Tapi Allah Ta'ala panggil dengan barang siapa cepat dengan 2 hari. Tak apa, tak ada masalah. Okey. Jadi itu yang dikatakan oleh para ulama berkenaan bulan-bulan haji tadi. Berkata Imam Malik bin Anas dan juga Imam Syafi'i dalam pendapat lama beliau. Imam Syafi'i bila sebut pendapat lama, maksud dia bila dia duduk di Iraq dahulu. Kalau dia duduk di Mesir dipanggil pendapat baru. Bila duduk di Iraq dia pernah keluarkan fatwa. Yang fatwa-fatwa ada tadi kadang-kadang bertentangan dengan fatwa ketika berada di Mesir. Dan dia meninggal di Mesir, ditanam di Mesir. Tapi ketika mana mula-mula dia berdakwah dan sebagainya, dia menyampaikan ilmu, ada timing yang agak lama dia tinggal di Iraq. Jadi bila dia duduk di Iraq dahulu, apa pendapat dia ketika di Iraq dipanggil sebagai pendapat lama. Bila lepas dia pindah ke Mesir, pendapat baru. Faham? Tapi tak semestinya pendapat baru tadi boleh batalkan apa-apa pendapat lama. Dia apa-apa ijtihad tadi tidak ditolak dengan ijtihad. Faham? Kalau anda kata ada orang tu jumpa ijtihad, dia bukan plus minus kita tolak terus direct, tak. Mana ada mungkin pendapat yang lama tadi lebih relevan dengan dalil berdasar pada nas, kekuatan nas berbanding dengan pendapat yang baru. Itu biasa. Faham Jadi dalam pendapat yang lama Imam Syafi'i dan juga Imam Malik bin Anas, Imam Malik dia kata yang dimaksudkan dengan bulan-bulan tertentu itu adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah seluruhnya. Mana Zulhijjah seluruh Zulhijjah itu? Ya, pendapat pertama tu 10 awal lah. Pendapat kedua tadi adalah 10 seluruh bulan Zulhijjah tadi. Okey, diriwayatkan daripada Ibn Abi Hatim daripada Ibn Juraij, beliau berkata, aku berkata pada Nafi'. Dia kata apa? Dia kata pada Nafi', Asami'ta Abdullah ibn Umar. Ini Nafi' ni cucu Umar sebenarnya. Okey. Nafi' ni dia kata jadi Ibn Juraij kepada Nafi', dia kata, adakah kau dengar Abdullah bin Umar, itu bapa dia, Abdullah bin Umar, yusammi syuhurul hajj, menyebut nama-nama bulan haji. Pernah tak kau dengar Ibn Umar yang kira pangkat dia Pak Zara apa, dia sebut benda bulan-bulan haji itu bulan apa dia bulan dia? Qala na'am, berkata Nafi', ya. Nafi' kata ya. Kana Abdullah yusammi, dahulunya Abdullah bin Umar menyebut bulan haji itu adalah Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dia tak sebut 10 awal je. Yang ini dari riwayat kedua ni datang dengan lafaz 10 awal Zulhijjah. Yang kedua ni Zulhijjah seluruhnya. Yang tadi pendapat pertama 10 awal Zulhijjah saja. Berkata Ibn Juraij dan beliau berkata Ibn Juraij dan berkata demikian juga Ibn Syuhab dan juga Atha bin Rabah, Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, dengan sanad yang sahih kembali kepada Ibn Juraij. Itu ada juga yang kata 3 orang sahabat Nabi, 3 orang Jabir bin Abdullah sahabat Nabi, Ibn Syihab dan juga 2 orang tabi'in mengatakan bahawa 10 bukan 10 Zulhijjah aja, seluruh Zulhijjah tu juga adalah masuk dalam bulan haji. Telah diceritakan juga pendapat ini daripada Tawus bin Kaisan Al-Yamani,
anak murid Ibnu Abbas, Mujahid dan juga Qatadah, anak-anak murid Ibnu Mas'ud. Mereka ni apa mereka semua ni mengatakan bahawa 10 bukan 10 je, seluruh Zulhijjah itu juga termasuk bulan haji. Okey. Dan faedah dia adalah bahawa mazhab Malik, apa faedah kita dapat pembincangan panjang lebar tentang seluruh ke sebahagian? Okey, faedah dia adalah mazhab Malik bahawa sungguhnya dia sampai ke akhir Zulhijjah dengan maksud bahawa dikhaskan untuk haji semua sekali ni dia dan sebagainya. Maka dimakruhkan melakukan umrah pada akhir-akhir Zulhijjah. Maksud dia lepas orang tu datang kan akhir Zulhijjah, dia orang dah sibuk habiskan haji, dia sibuk datang nak tunaikan tak boleh. Pada bulan haji tadi sepatutnya dia buat apa? Haji saja. Jangan tunaikan umrah dalam waktu ni. Waktu tu adalah waktu untuk haji. Bahkan diorang biasa tutup. Sekarang tutup kan? Tutup nak bersihkan dan sebagainya. Okey? Jemputan je lah. Kalau rasa special orang jemput. Tak special tak jemput lah. Okey. Maksud dia, faedah dia, maksud dia bila Imam Mazhab Malik dan juga satu pendapat Imam Syafi'i tadi, dia kata seluruh Zulhijjah itu adalah bulan haji, bukan 10 je. Maksud dia lepas bulan berkenaan masih lagi lepas orang tunaikan haji tu sampai akhir bulan masih lagi tak boleh datang buat umrah. Okey, bukan waktu umrah makruh pada waktu itu. Kerana bukannya maksudnya orang tersebut sah tunaikan haji lepas daripada 10 Zulhijjah. Datang tunaikan haji pun jalan juga. Tak. Maksud dia makruh untuk orang tunaikan umrah. Okey, dia kata itu. Dia bagi pendapat yang pertama, tak makruh lah. Lepas orang selesai haji, musim umrah terbuka balik. Faham? Itu maksud dia. Okey. Tak, maknanya aktiviti haji dia tu habis macam biasa. Yang makruh umrah je. Habis macam biasa. Bukan maksud dia lepas tu boleh buat haji lagi. Tak ada. Haji selesai macam biasa. Cuma maksud dia dengan perbezaan pendapat tadi, maka orang tunai umrah bilakah dia boleh digalakkan lagi? So digalakkan balik lepas daripada selesai bulan Zulhijjah lah. Kalau dia kata ikut pendapat pertama, tak kisah. Lepas saja orang tunaikan haji, terus masuk umrah balik. Umrah boleh bermula balik semula. Boleh bermula balik semula umrah. Bahkan actually kalau dia kata ikut pendapat yang pertama tu lebih kuat sebab Aisyah radhiyallahu anha, sebab kan dia datang haid kan. Bila nak balik kan dia kata dengan Nabi, semua orang balik bawa 2 ibadat. Dua nusuk. Aku balik dengan satu saja. Nabi pun kata pada Abdul Rahman, bawa Aisyah pergi ke Tan'im, ihram dari situ, masuk Mekah, kemudian tunaikan umrah. Sebenarnya benda tadi untuk orang haid sahaja. Yang orang kita lari pergi Tan'im Susukati tu, tu tak tahulah. Ada orang kata seronok 7 hari 7 kali straight dia pergi. Itu bukan cara dia. Pasal benda berkenaan kelonggaran diberikan untuk Aisyah radhiyallahu anha yang keluar daripada yang dia sampai ke Mekah dalam keadaan haid. Tapi ditunaikan haji selesai, lepas tu haid dia dah tak ada, maka dia kata dengan Rasulullah bila hari nak balik tu, kalau dia tak tanya pun Nabi diamkan je. Tapi dia tanya, Nabi pun kata so bawa pergi. Bukan maksud dia kita kena buat macam tu. Kita buatlah macam Nabi tunjukkan. Yang tak haid tak payahlah. Yang haid ketika masuk Mekah, maka dia yang bukanlah, pasal dia dah tahallul dah. Dia dah tahallul. Kalau kita macam orang yang dah masuk Mekah dalam keadaan ihram, kemudian datang haid, tak ada masalah, teruskanlah, duduk dan diamlah. Janganlah buat benda-benda larangan ihram tu. Tapi anda tak pergi rumah, tak semayang je kan, duduk dan diam dan sebagainya. Bersih saja daripada haid, mandi, teruslah tunaikan umrah. Anda tidak keluar ihram lagi. Faham tak? Ini pelik. Ada pula hilang ihram pula, pergi lari ke Tan'im, masuk balik semula. Kenapa? Kalau anda kata anda macam tu, macam kes Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah dah tahallul dah. Dia dah tahallul haji, dah selesai haji dah. Jadi hari nak balik itu dia kata dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah suruh Abdul Rahman hantar. Maka menunjukkan kenalah dengan pendapat pertama bahawa tidak ada kemakruhan untuk menunaikan haji, menunaikan umrah selepas daripada haji selesai. Kenalah dengan maksud tadi. Tapi kalau macam Malik kata tak, sampai akhir bulan Zulhijjah tak boleh tunaikan umrah. Jelas Okey. Telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim daripada Abdullah bin Umar, al-hajju asyhurun ma'lumat. Bulan-bulan haji itu adalah bulan-bulan yang bulan haji adalah bulan tertentu. Dia kata, Ibnu Abi Hatim kata, Ibnu Umar kata, laisa fiha umrah, tak ada dalamnya umrah. Ini tajuk juga kalau dia kata orang tu pergi bulan Syawal, pergi umrah bulan Syawal. Ini masalah juga. Ada sampai yang mengatakan mesti tunggu sampai haji. Pun masalah juga. Sebenarnya kalau berdasar pada niat dia lah nak buat apa, kalau nak pergi umrahlah baliklah. Tak ada masalah. Lepas tu orang kata macam mana dia, awak dah pergi bulan haji, berihram di sana, patut anda tunggu sampai haji. Tak
Tak ada, tidak menjadi macam tu. Okey. Dan sanad dia sahih kepada Ibnu Umar, Dan berkata Ibnu Jarir At-Tabari yang dikehendaki dengan mazhab bahawa sesiapa yang pergi berpendapat bahawa bulan haji ini Syawal, Zulkaidah dan Zulhijjah, bahawa bulan-bulan ini bukanlah bulan-bulan umrah. Ia adalah untuk haji. Dan kira sekalipun dia kata telah selesai orang tunaikan haji, selesai di Mina dan sebagainya, hari-hari Mina dah selesai, still benda maksud dia bulan tu bukan bulan umrah. Ini khas untuk orang haji saja. Betul juga untuk orang tu relax dan sebagainya kan. Kalau datang orang buat ihram masuk pula, menyerbu masuk lepas tu, problem juga kan. Orang haji tak settle buat benda lagi, baru nak balik dia orang sibuk datang pula. Masalah juga. Okey. Ini dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Ibn Sirin. Dia kata ma min ahadin min ahli ilm, tidak ada seorang di kalangan ahli ilmu yang merasa ragu-ragu berkenaan bahawa umrah pada selain bulan-bulan haji ini adalah afdal berbanding umrah dan bulan haji. Umrah pada bukan bulan haji, itu bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah ni lebih afdal berbanding dengan bulan-bulan lain. Yang bulan lain tu lebih afdal daripada bulan ni. Pasal bulan ni khas untuk haji saja. Untuk hatta Rasulullah SAW meletakkan umrah dalam bulan Ramadan seperti haji bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bulan haji lah. Bulan haji tadi bulan-bulan yang tertentu, dalam tu sepatut tunaikan haji, bukan tunaikan umrah. Sibuk nak pergi umrah. Kenapa? Anak nak kahwin. Salah juga. Kadang orang Melayu kita macam-macam. Kenapa nak panggil jodoh? Panggil jodoh panggil atas Bukit Arafah. Bukit kan? Jabal Rahmah kan? Macam-macam. Panggil jodoh. Panggil jodoh dapat bomoh tua. Salah tu. Okey. Berkata Ibnu Katsir telah sabit daripada Umar dan Uthman. Okey, itu pendapat datang. Lalu berkata Ibnu Katsir lepas tu telah sabit daripada mana-mana terbukti daripada Umar dan Uthman radhiyallahu anhuma bahawa mereka berdua dahulu suka berumrah pada bulan-bulan selain bulan haji, dan mereka melarang pada bulan-bulan haji tadi dilakukan umrah. Umrah saja dan bulan ni je. Timbul tajuk kita kata hari tu, Umar memakruhkan tak suka orang datang tu buat tamatok. Kan buat tamatok tadi kan dia buat datang-datang dia belah. Dia tak tunggu untuk haji. Rugilah. Patutnya haji kita datang ramai. Kita berusaha untuk haji. Pasal kita kata haji ni adalah ibadat yang elok, bagus, kerana boleh bersihkan orang tu daripada segala dosa-dosa dia. Takkanlah kita rasa macam kita selamat dari dosa pula sampai tak nak tunaikan haji. Faham tak? Itu maksud dia. Jadi firman Allah Ta'ala lepas tu, faman farada fihinal hajj, barang siapa tunaikan dalam bulan-bulan berkenaan haji, itu dia diwajibkan dengan ihram dia sebagai haji, dia ihram dengan haji. Dalamnya adalah petunjuk bahawa dilazimkan, dimestikan berihram untuk haji dan selesaikan haji dengan ihram berkenaan. Ini kita bincangkan hari itu. Maksud dia, orang yang pakai ihram untuk haji tak boleh ditanggal pakai ihram dia melainkan setelah haji dia selesai. Orang berihram untuk umrah macam tu jugalah. Okey. Dan berkata Ibnu Jarir At-Tabari telah telah ijma', bersepakat mereka semua itu para ulama bahawa yang dimaksudkan dengan barang siapa memfardukan, mewajibkan ke atas dirinya haji dalam bulan-bulan berkenaan. So fardu maksud dia fardu di sini adalah mewajibkan dan juga melazimkan, memestikan. Bila pakai ihram dia kena habiskan. Barang siapa memfardu ke atas diri dia haji dalam bulan berkenaan, berkata Ibn Abbas, barang yang memfardukan dalamnya dalam bulan berkenaan haji, maknanya barang siapa berihram dengan haji atau umrah. Haji atau umrah. Dan berkata fardu tu maksud dia apa? Ihram, berihram. Faman farada fihi al-hajj, barang siapa yang berihram dalam bulan berkenaan untuk haji. Yang pertama tadi kata barang siapa mewajibkan ke atas dirinya haji, maksud dia dengan berihram dalam bulan haji, maksud dia dalam bulan-bulan berkenaan, maka apa berikut ni dia kena jaga. Okey. Berkata fardu tu maksud dia ihram. Berkata Ibnu Abi Hatim diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid dan Qatadah seperti pendapat berkenaan. Okey. Dan ada pula yang mengatakan yang dimaksudkan dengan faman farada fihi al-hajja, maksud penunaikan dalam bulan berkenaan haji adalah talbiyah. Itu daripada Qasim bin Muhammad dengan Tawus bin Kaisan al-Yamani. Dua-dua orang ni berkata maksud dia bertalbiyah. Setiap talbiyah saja dia kena selesaikan ibadat berkenaan. Okay, jadi maksud dia bila orang tu tunaikan dalam bulan berkenaan haji, maka ada larangan ke atas dia. Yang ini kita kata yang haji mabrur ni, jaga benda ni. Yang berikut kita akan sebutkan. Pertama,
fala rafath, maka jangan dia rafath. Okey, maksud dia barang siapa yang berihram untuk haji atau umrah, maka hendaklah dia apa? Menjauhi ar-rafath. Rafath ni actually cakap-cakap, kata-kata, perbualan yang membawa kepada persetubuhan. Tapi ada juga yang menyatakan dia terus persetubuhan saja. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. 187 surah Baqarah Allah menyatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan malam puasa untuk kamu bercakap-cakap benda yang bawa kepada persetubuhan kepada isteri kamu. Maksud dia benda bercakap-cakap benda-benda gurauan yang bawa kepada bawa kepada persetubuhan dan sebagainya. Cakap-cakap macam tu, kalau dia kata orang tu berihram, dia kena elakkan. Nak tunaikan haji, jangan buat benda berkenaan. Tak buat persetubuhan pun, tapi tetap elakkan. Macam haji, macam puasa lah bulan Ramadan. Kan siang Ramadan tadi janganlah sembang-sembang kemukan. Kan sembang kemukan dan sebagainya sampai menyebabkan memang kata tak buat benda yang membatalkan puasa secara direct, tapi benda tu kena tinggalkan. Malam halal, malam buatlah, sembanglah apa benda yang nak sembangkan. Okey. Demikian dan demikian diharamkan kalau persetubuhan tak boleh, diharamkan juga membuat segala perkara yang membawa kepada kepada berkenaan yang berupa seperti sentuh-sentuhan, ciuman dan sebagainya. Kan, I love you, you love me. Kan, I jeling you, you jeling me, tak boleh. Jangan buat. Ni masalah kadang-kadang manusia ni dia kata dia rasa macam tak buat apa pun, still benda berkenaan kena elakkan. Hatta apa sahaja membawa pada berkenaan. Tundukkan pandangan, jangan tengok benda-benda yang macam tu. Ni tengok makcik Turki dekat makcik Turki tak. Makcik Turki besar. Adik Turki kat dalam masjid, kemudian balik macam pening kepala. Macam mana ni, tengok perempuan cantik sangat. Tu mata cantik, tundukkan. Tengok kiri kanan ni lah untuk perhatikan. Dekat siapa pergi umrah kan, pesan-pesan pada pergi umrah. Tak nak sesat, tengok atas. Tengok atas. Tengok bangunan mana kita pergi, boleh anggarkan sudut mana kita duduk. Ini jangan tengok bawah aja. Tengok bawah nanti kan bas parking sini, surau sini, dia boleh pergi mana tau? Pusing belakang. Tanya kenapa, bertanya pergi dia pergi sini. Tanya kenapa sesat. Tadi nampak bas banyak, sekarang bas tak ada. Bas kan bergerak. Lepas orang sembahyang lari lah. Dia kena cari bas tak ada. Rupanya dia pusing belakang. Saya kata lain kali tengok atas. Kan bila kita tengok apa benda atas depan kita, kedai. Tengok kedai tu. Tengok signboard, tengok tiang ke bangunan dan sebagainya. Okey, itu tengok atas lah. Mana kalau ni kata time lain, tak payah tengok bawah lah. Pasal banyak orang kadang saya dengar banyak sangat pergi umrah ni yang balik mengumpat macam-macam benda ada. Sambil balik daripada pergi tadi. Cantiknya, dia sibuk cantiknya. Laki ada, perempuan pun ada. Sama je. Alah, perempuan tak cakap dengan saya tahu. Alah. Memanglah dia tak cakap dengan ustaz, malulah. Tapi benda tu biasalah. Iya. Perempuan cuma kes malu sikit, lebih sikit dari lelaki je. Kalau tidak lagi teruk ayat. Orang sujud dekat masjid kan, dia tengok. Kan? Tengok punggung merah. Itu masalah, dia kena elakkan. Tengok, jangan tengok. Lelaki ke perempuan sama je tak dibenarkan. Jadi secara asasnya jaga benda ni. Jadi jangan sampai benda-benda yang membawa kepada persetubuhan dan sebagainya, elakkan langsung. Jangan ada terlibat langsung. Kan? Mana apa saja. Dia bukannya cakap pada di hadapan wanita. Cakap tentang benda tersebut di hadapan wanita. Sembang-sembang depan wanita, cerita sini. Benda tu akan membawa kepada tajuk tadi. Okey. Diriwayatkan daripada Ibnu Jarir At-Tabari daripada Abdullah bin Umar. Beliau berkata, Ar-rafath ityarun nisa. Perkataan rafath ni adalah mendatangi wanita, datang pada mana, bersuhan dengan wanita dan bercakap dengan perkara berkenaan kepada wanita dan lelaki. Dia cerita pula, mana tadi kan I tidur dengan isteri I dan sebagainya. Dia seronok. Dia cakap itu. Mungkin ini adalah fadilat Masjidil Haram. Masalah. Ini masalah manusia ni kadang mulut tak tahu kenapa. Kan? Jadi benda sini kan. Dan bila dia cerita kepada mulut lah, dia cerita dengan orang lain, mana orang dengar betul orang macam, oh ya ke? yang memang kat sana kita kata okey, elakkan anything about that, elakkan. Sabar, tahan kejap. Okey. Bilik ada bilik dia panggil bilik barakah. Ada bilik berkat dia. Nak ambil kunci malu. Orang tengok kan. Gajak kan. Macam-macam lah. Memang betul kita kata ketika dalam tamattu' tadi halal. Tapi dalam ihram tadi elakkanlah. Dan elakkan, jaga. Pasal benda ni antara benda yang paling ni. Kalau dia kata kita tak boleh jaga benda ni, macam mana? Kan, rasa kan? Okay, jadi diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari daripada Abi Aliyah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa dahulunya, okey,
yahdu wa huwa muharrim. Okey. Dahulunya ni Ibnu Abbas, okey. Dia dulu ada bersyair. Okey, bersyair. Syair dia bunyi, wa hunna yamshina bina hamisa in tasdaq tayru nanik lamisa. Okey. Maksud dia kata-kata tadi kan, Ibnu Abbas kata hunna yamshina bina hamisa. Mereka ni, wanita-wanita ni jalan tengah kita ni hamisa, mana dalam keadaan bunyi pelan-pelan. In tasdaq tayr nanik lamisa. Kalau dia kata benarlah burung berbunyi, nescaya kita ni akan bersetubuh dengan apa saja yang menyentuh. Ini kata-kata Ibnu Abbas. Jadi Abul Aliyah dengar cakap macam tu, macam bunyi double meaning lah. Syair tu macam double meaning. Lalu dia pun kata pada Ibnu Abbas, dia kata takallum bil rafas wa anta muhrim. Kau cakap dengan kata-kata lucah ketika kau tengah ihram. Qala, okey. Betul berkatalah Ibnu Abbas ketika tu, rafas ini adalah apa yang dikatakan di sisi wanita. Maksudnya dia cakap macam tu di depan perempuan. Dan itu timbul rafas. Kata-kata yang disebut oleh Ibnu Abbas. Tapi atas dasar rasa berjaga-jaga, elakkan langsung. Ada sesembang dengan lelaki, walau dengan lelaki. Orang lelaki biasalah balik-balik tu kan, cantiknya perempuan tu, ish. Dia macam-macam lah, bunyi-bunyi macam benda keluar. Okey. Jadi maksudnya apa yang syair Ibnu Abbas sebut tadi, Abul Aliyah kata macam rafas dia, macam lucah sikit je kan. Jadi Ibnu Abbas terangkan, dia kata itu hanyalah berlaku rafas ni bila benda tu berlaku dengan wanita. Maksud dia orang tu cakap dengan perempuan kan, dengan perempuan kan, flirting dan sebagainya. Tak boleh Jadi berkata Ibnu Jarir At-Tabari juga daripada Husain bin Qais, beliau berkata aku telah naik Husain bin Qais kata as'antu ma'a Ibnu Abbas fil haji. Okey, mana aku naik bersama dengan Ibnu Abbas dalam haji. Lalu dan aku ni jadi teman dengan dia. Lalu bila selesai ihram kami, berkata ihram kami dah keluar, berkata Ibnu Abbas, dia sebut syair yang sama. Dia kata dia naik pergi kat dekat unta tu, pegang ekor unta tu, dan dia mulalah bernyanyi. Waktu dia jalan dengan unta tu, dia baca syair yang sama, wa hunna yamshina bina hamisa intas tayru nanik nanuki lam isa. Lafaz tadi macam ada lah double meaning lah. Tapi bila disebutnya tu, maka berkatalah kepada dia, siapa? Berkata kepada dia Husain bin Qais, atarfuthu wa anta muhrim, adakah engkau cakap rafas, cakap lucah dalam keadaan kau ihram? Gitu. Lepas tu berkata Ibn Abbas, rafas ini adalah apa yang dikata pada isi wanita saja. Berkata Atta bin Rabah, rafas itu adalah persetubuhan. Dan apa yang sebelum persetubuhan daripada kata-kata yang lucah lah saya kata. Dan demikian dikatakan oleh Amr bin Dinar. Dan berkata Atta bin Rabah, mereka dahulu tak suka untuk kataan Arabah, mana kata-kata yang bawa perkara ini. Dan sebutan membawa pada persetubuhan dan sebagainya, dan keadaan ihram. Kadang-kadang lelaki lah, memang kita kata lelaki-lelaki sembang, perempuan-perempuan sembang, tapi still benda berkenaan elakkan langsung, jaga. Pasal memang kita kata penjelasan Ibn Abbas tadi, dia kata dengan wanita saja, dengan isteri saja. Tapi still bila kita sembang ramai ni, orang mula ada rasa perasaan kan. Kita sebut dengan kawan kita mula tergerak. Yang ini semua sekali jadi macam tu. Okey. Dan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia kata rafas ni adalah ghasyarun nisa wal qublu wal ghamz. Dia kata maksud rafas ni adalah mana berpelukan dengan wanita, cium dan juga pegang. Dia kata dan sebut kepada dia lafaz kepada dia dengan lafaz yang lucah daripada kata-kata dan sebagainya. Itu maksud dia. Itu yang dimaksudkan. Tapi maksud dia anything yang membawa kepada persetubuhan, tinggalkan. Dan keadaan ihram tadi, banyakkan berzikir, banyakkan istighfar, banyakkan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Bukan isi masa dengan fikir-fikir benda bukan. Faham? Pasal benda tadi adalah timing yang patutnya orang tu jaga. Bahkan ini antara kunci awal untuk seorang tu dapat segala dosa dia yang dibuat dibersihkan Allah Ta'ala, di antaranya dengan dia tinggalkan perkara ni ketika dalam menunaikan haji. Pasal ada dalam hadis Nabi, dia kata barang siapa tu naik haji, tak buat perkara ini, maka dikembali seperti hari dilahirkan oleh ibu dia, kosong daripada segala dosa. Tapi syarat jagalah bab ni. Kadang-kadang orang tak jaga bab ni. The first thing first yang ni. Okey, kedua, nanti akan datang kita akan bincangkan. Dia ada 3 benda. Yalah, selain tu banyak yang kita kata tak boleh. Tapi yang ini siapa buat, maka haji dia macam lara.
sia-sia. Lara, sia-sia. Pasal apa? Pasal dia tak dapat janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Jelas Baik, kita berhenti kat sini insya-Allah, nanti kita sambung kemudian. Bila orang kata haji mabrur nanti, ini kita akan terangkan betul-betul apa maksud haji mabrur. Okey? Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.